Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam tutorial bersama Cikgu Mi. Okay, so hari ni cikgu saya nak tunaikan janji. Saya dah janji dengan beberapa orang untuk buat satu tutorial. Mungkin tak satu juga kot. Okay, kita akan buat satu siri tutorial menggunakan AppSheet. Bagaimana kita nak hasilkan sebuah aplikasi simple je, okay, menggunakan AppSheet. Jadi kita belajar daripada scratch, daripada mula macam mana AppSheet ni berfungsi supaya next time kalau cikgu nak edit apa-apa aplikasi ke, nak copy, so nak share aplikasi dengan siapa-siapa, so boleh mudah lah. Kita tahu apa benda yang kita buat. Jadi kita kena belajar daripada mula basic dia. So yang pertamanya apa yang kita perlu tahu apa tu AppSheet. Yang pertamanya adalah AppSheet ni adalah macam Google Form je. Dia adalah antarmuka di antara kita pengguna dan juga data kita punya storage lah, database. Database. Sekarang ni kita guna Google Sheet lah. Okey. So kalau kita gunakan Google Form, kita create Google Form dan Google Form akan create Google Sheet masa kita buat form respond, betul. Tapi kalau dalam AppSheet tak boleh create Google Sheet. Kita kena create Google Sheet untuk AppSheet. Jelas tak? So macam biasa kita masuk dalam kita punya Google Drive, kita create satu sheet. Sheet ni lah kita akan link dengan AppSheet. Jadi dalam sheet ni kita tulis terus apa benda data kita nak. So tulis. Yang pertama kita nak timestamp. Yang ni walaupun kita tak nak guna, tapi letaklah timestamp tu supaya benda ni jadi satu yang unik tentang data kita. Maknanya timestamp itu menunjukkan data ini, satu row ni, ini dia punya key dia. Kalau kita panggil dalam database, kita panggil dia primary key. Letaklah timestamp. Lepas tu kita letaklah apa yang kita nak. Contohnya saat ni saya nak buat satu simple app kehadiran pelajar. So kita akan minta kita nak tingkatan berapa ataupun darjah berapa, kita nak dia kelas mana kita dah catat, dan juga siapa pelajar tu yang hadir ataupun yang tak hadir, kehadiran, ketidakhadiran boleh juga. Jadi kita akan minta timestamp, kita akan minta tingkatan. Timestamp ni automatik, tingkatan, kelas dan nama pelajar. So kita ada dua sheet. Kalau kat perasaan ni saya buat dua sheet. Satu ni data. Data ni yang akan supply data kepada kehadiran. So kehadiran ni kita akan buat drop down je. Drop down gitu. Dalam sheet kita akan buat drop down. Macam mana kita nak buat drop down? So pertama kali kita dah siap dah sheet kita ni, data yang kita nak simpan, kita pergilah pada app sheet. Kita start new sheet. New sheet pula, new app. Start with your own. Namakan kehadiran pelajar. So kita choose kategori. Kita kata kita nak education and training. Choose your own data. So cari kita mana data yang sheet kita buat tadi, app sheet. So ini sheet yang kita buat tadi dan kita ambil. So dia akan set up kan untuk kita. So ada keluar lah ni. Tak apa, ni yang ni dia keluar ni baru lagi ni, dulu tak ada ni. Tak payah show lah. Bangkah je. So kita akan dapat muka antara muka macam ni lah. So nampak macam banyak button yang tak ada apa pun, tak ada takut. Yang ni interface ni adalah kita punya paparan dalam phone. Apa paparan kita. So sekarang ni paparan kita macam ni je lah, kosong. Bukan kosong, ada, kita tambah ni. Kalau tambah keluar form ni. Tak apa. So paparan ni kita boleh ubah. Ini data kita, ini database kita yang kita masuk tadi. Ini database kita. So kat sini kalau kita tengok ada info, data, UX. So hari ni kita pergi kepada data dan UX ni dulu. So kita tengok data kita. Ini data kita, kehadiran. Kita letak satu lagi data. Kalau kita ini satu data kehadiran. Saya nak kita letak satu lagi data, kita punya data yang nama data. Database kita. So dalam ni kita letak juga satu lagi data. So kita add. Kalau tengok kan bila kita load, dia ada dah atas ni, ada cadangan dia, add table for data. Dia nak boleh add tak? Kalau kita nak add, kita add je. Kalau tak ada, kita boleh add table lain. Search for Google Drive.
Okey, cari balik kita punya apa sheet tadi. Okey, so kita kehadiran balik. Okey, dalam ni ada worksheet mana? Kehadiran data. Okey, add to this table. Okey, so sekarang ni kita ada dua sheet yang ada dalam add sheet kita. Sheet pertama dan sheet kedua. Okey. So, untuk data kita berhenti sekat dulu, kita ubah dulu paparan UX kita ni. Ini paparan UX ni. So kita nak paparan UX kita nampak lah. Okay, kalau tengok ini data macam ni, nampak data tak? Okay, so untuk data sebolehnya, kalau macam saya tak nak data ni, boleh diubah lah. Okay, so kita pergi pada data ni, kita buat sini read only. So dia tak boleh ubah, orang boleh tengok je. Okay, okay, so tak apa, itu data read only. Kehadiran baru kita nak masukkan data. Okay. Okay, so kita pergi pada UX, kita nak betulkan interface kita, tak nak interface macam ni, tak cantik. So kita pergi pada UX kita. Okay, so tengok ni, dalam UX kita, okay, so kita ada dua primary view. Nampak tak primary view? Primary view ni apa yang kita nampak kat depan ni. Kalau ada shortcut depan ni, ini primary view. So setakat ni ada berapa? Primary view kita ada berapa? Say hello. Okay, sekarang ni primary view kita ada dua, kehadiran dan juga data. Okay, so untuk UX ni kita boleh buang, kita boleh tambah, kita boleh tolak mana kita nak. Okay, macam saya tak nak view data ni. Data ni saya tak nak view dalam primary kita. So kita boleh delete dulu. Okay, so ada satu je primary view, kehadiran. Okay, dan bila kita klik kehadiran, kita boleh pilih macam mana kita nak kehadiran ni rupanya. Okay, ada banyak ni. Ada that, camera. So sebabkan kehadiran ni adalah untuk masukkan data, jadi saya prefer benda ni berbentuk form lah. Ini bentuk kehadiran dalam bentuk form. Okey, siapa kita biar dalam bentuk form. Senang, buka-buka ada form kehadiran. Cantik kan? Okey, kita save. Okey. So sekarang ni kita akan balik pada data kita. Kita dah nampak dah interface kita. So kita balik pada data kita tadi. So kita nak adjust data ni. Okey, tingkatan ni kita nak buat Dropbox. Kelas ni kita nak buat Dropbox. Nama pelajar kita nak buat Dropbox juga. Okey, so kita pergi pada column. Okey, so kita pergi pada column dan juga kita tengok kehadiran kita. Okey, ini column yang mewakili yang ada dalam kehadiran kita. So sama, yang ni dan juga yang ni sama, cuma yang ni ada tambah satu ni. Ini automatic app sheet tambah. Okey, tak apa, biarkan je, abaikan je, tak ada masalah. Okey, so yang lain sama. Okey, so in case kita dah buat, kita kata saya nak satu lagi lah data, saya nak data lain, data ni. So kalau kita tambah lagi satu data, contohnya kita tambah jumlah. Okey, so kalau kita tambah lagi data, so bila di app sheet kita kena regenerate structure. Pergi kat column. Okey, dekat table mana tadi yang sheet mana yang kita tambah tadi, cari sheet tu, sheet kehadiran, regenerate structure. Yes. Okay, so kita regenerate balik structure. So dalam structure ni akan ada lah kita punya kolom yang baru tadi, jumlah. Begitu juga kalau kita buang, kita padam pun sama juga. So kita padam ni. Okay, tingkatan ni kita ubah jadi darjah, contoh. Okay, so bila kita dah ubah, kita pergi kat kehadiran, kita regenerate balik structure dia. Yes. So kita dapat balik structure yang baru lah. Okey, nampak darjah jadi, jumlah pelajar, jumlah tadi kita buang. Okey, so kita pergi kepada macam mana kita nak buat kita punya drop down. Okey, kalau cikgu tengok timestamp sekarang, timestamp kita kalau kita scroll ke tepi, nampak tak initial value dia now. So dia automatic bagi kita tarikh semasa, tarikh dan juga masa semasa. Okey, jadi kita tak payah kacau dah tu, biar je. Okey, so kita pergi kepada darjah kita yang pertama ni, kita nak jadikan dia drop down. Okey, kalau dalam Google Form senang je nak bagi drop down ni. Tapi dalam app sheet ni dia susah sikit susah. Tapi benda tu ada benda yang lagi menyebabkan kesusahan tu, menyebabkan ada satu kemudahan yang lagi besar. Okey, kita tengok ni. Kita pergi kat pen ni. Okey, so kita tengok data validity. Okey, so kita tengok valid if ni. Sini kita kena buat coding sikit je, coding dia senang je. Okey, so kita kata kita nak data ni ambil daripada mana? Kita nak data ni ambil daripada data ni, tingkatan. Tadi saya dah tukar darjah kan, tak apalah. Maknanya saya nak data tingkatan. So dia akan cari
dia akan buat drop down tingkatan ni. Okey, kita tengok ni. So type dia data, ini nama sheet. Okey, kita buat kotak, tingkatan. Okey, so bila kita tulis macam ni, dia akan write betul. Kalau dia jumpa benda ni, dia akan tanda betul. Kalau dia tak jumpa, dia akan jadi salah lah. Kalau contohnya kita buat sini data darjah. Okey, so dia akan jadi, dia kata apa? Dia akan kata error salah sebab dia tak jumpa darjah. Dalam kita punya table ada tingkatan. Ingat data tingkatan. Okey, dia tak ada darjah. So kita tukar balik jadi tingkatan. 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 Tengok. Okey, betul. Save. Okey. So dalam ni akan jadi dia punya type dia. Kita lupa tadi tukar. Column type dia tak boleh text. Kalau kita jadikan dia that drop down, kita kena ambil ni sebagai enam. Bukan enam, enam. Tak tahulah macam mana bunyi sebut dia, enam kot. Okey, so enam. So enam ni adalah drop box. Nampak tu? Dia terus tukar jadi drop box punya simbol. Okey. Dalam enam kita ada beberapa jenis enam. Kita ada drop down, yang ni drop down lah. Kita ada stack. Kalau kita tukar stack, kita ada button dan juga kita ada auto. Stack ni kalau kita simpan, kalau kita done, tengok stack macam mana, save. Di stack. Okay, dan the best thing bila kita buat drop down macam tadi, valid tadi, dia akan ambil unique ID. Okay, unique daripada senarai yang banyak-banyak ni tadi, dia akan ambil yang unique. Okay, so pentingnya senarai ni dalam bentuk macam ni. Okay, so AppSheet akan baca ini tingkatan 1 yang unik dan dia akan listkan siapa kelas tingkatan 1 nanti. Nanti kita tengok. Jadi susunan dia mesti macam ni. Okay, so kita tengok balik. Kita ambil kelas pula. Tadi kita ambil darjah, so ada tingkatan. Okay, so kita ambil kelas. Sama juga dia punya step dia. Kita pergi tab dia 6. Okay, data validity dia kita akan kata data kotak. Sini kita kata kelas. Okay, so save. Okay, so data kelas ni bergantung dengan tingkatan. Okay, tengok bila kita save dia akan keluar warning ni, tak ada masalah. Okay. Okay, so contohnya ni kita pilih tingkatan 1. Okay, kelas akan terus jadi kelas tingkatan 1. Apa dia akan senaraikan semua kelas tingkatan 1 je. Okay, bila kita pilih tingkatan 1, dia akan pilih kelas tingkatan 1 je. Yang mana tingkatan 1 je dia ambil. Yang tingkatan 2 dia tak ambil dah. Dia buang lah daripada sort kita. Okay. Dia punya cerdik je macam tu. Pandai dia. Okay, bila kita pilih tingkatan 1, dia terus sort ambil apa nama kelas tingkatan 1 yang ada. Dan dia ambil yang unik. Dia akan senaraikan yang unik. Nampak tak tu? Dia akan senaraikan yang unik je. Okay. Okay, done. Okay, saya nak ubah lah bentuk dia, tak nak macam ni. Kita ambil kelas balik. N6 tadi, dia punya button dia, kita nak buat stack juga. Okay, so jadi stack. Jadi 2 button stack. Done. Okay, so kita punya sheet, kita punya apps akan jadi macam mana? Okay, so bila kita pilih ni sekarang ni nama kelas tak ada sebab kita tak pilih lagi darjah. Dia bergantung kepada darjah berapa baru dia keluar nama kelas. Okay, kita pilih tingkatan 2 contoh. Okay, dia akan ambil, dia akan keluar semua kelas tingkatan 2. Okay, jadi sekarang ni kita buat untuk nama pelajar pula. Sama juga step dia. Cuma yang ni type dia kita akan gunakan 6 list. Dia beza 6 dengan 6 list. 6 list ni dia ada kotak-kotak untuk tick. So kita boleh buat multiple choice dalam drop down tu. Okay, macam checkbox lah. Okay, so kita buat 6 list. Okay, data validity dia kita kata kita nak data nama. Okay, so cikgu kena ingat lah ni. Apa nama-nama atas ni. Yang ni data tingkatan, data kelas, data nama. Jadi kena ingat, jangan salah tulis. Okay, so betul, right? Save. Dan kita nak ini drop down lah. Takkan nak stack kan. Banyak gila nama nak stack. Cantik lah, drop down. Okay, done. Okay, so bila kita save, nampak kita punya sheet akan jadi macam mana.
akan keluar. Okey, dia akan keluar timestamp dan juga tingkatan je. Okey, darjah ni saya nak ubahlah balik. Saya jadikan dia tingkatan balik. So segi kehadiran saya jadikan dia tingkatan balik. Tingkatan. Okey, so saya pergi pada app sheet, saya regenerate structure. Yes. Nah, dalam macam tu tak ada masalah. Dia boleh tukar je. Dia tak kacau pun setting-setting lain. Dia tukar, dia kacau. Tingkatan saya dah jadi text lah. Oh, dia kacau. Saya kena buat balik semula. Okay, so data. Jadi kalau cikgu dah, yang cikgu mana-mana ubah tu, pastikan cikgu tahu apa cikgu ubah dan bagaimana cikgu nak ubah. Dia tak boleh ubah sebarangan lah. Nanti dia punya data lari lah. Bila data lari nak kejar balik, cikgu kena pandai kejar lah. Okay, 6. So kita ambil stack. Okay, done. Okay, so nampak tingkatan kelas. Bila satu dah lari, yang ni pun dia akan lari ke? Kelas. Okay, save, tak apa, kita save dulu. Okay, save. Okay, so dia keluar tingkatan berapa. Okay, dan juga kita pilih tingkatan 2. Dia akan keluar senarai nama kelas tingkatan 2. Dan kita pilih 2 kreatif. Dia akan keluar nama pelajar 2 kreatif sahaja. Dia tak akan keluar nama lain dah. Serius, dia tak keluar nama lain dah. Memang dia akan sort, dia akan cari nama pelajar 2 kreatif sahaja. Berbeza kalau Google Form, kita kena buat satu persatu dia punya section tu kan. Memang seronok lah, memang seronok. Ini kalau ada penambahan nama pelajar, kita just tambah kat sini dan nanti dia akan automatic update kat sini. Dia tak payah nak, kita yang tu tak payah generate structure. Kalau data yang dalam ni berubah, tak apa, tak ada masalah. Dia automatic update. Tapi kalau data yang atas ni berubah, dia punya column name ni berubah, yang tu kena generate balik structure. Kalau kita ubah nama pelajar, kita buang ni, kita buang ke, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Contoh sekarang ni satu dinamik ada Adam. Adam ni ada. Okay, kalau kita tengok Adam satu dinamik okay, cancel balik dan kita pergi satu dinamik tingkatan satu dinamik. So ada nama Adam. Okay, Adam Ashraf ni ada. So kita data kita nak buang Adam ni. Adam ni dah tukar sekolah lain. So kita buang Adam. So delete Adam. Jadi delete je row ni. Okay, so dalam data pelajar ni kita just, kalau kita nak cepat, kita refresh balik je. Kita cancel ni, discard, tak payah save. Kita refresh data ni. Dia akan restart balik app ni. Dan juga kita boleh isi kehadiran kita tingkatan 1 dinamik. Sekarang nama Adam dah tak ada dah. Tu dia punya best ni berbanding Google Form lah. Okay, so basically kita dah boleh isi maklumat kita. Okay, saya cancel kejap, discard balik. Okay, so kita refresh balik. Okay, view table data row, kehadiran. Okay, so sekarang ni saya nak pergi kepada UX kita. Kita tak nak view macam ni. Okay, so kita pergi pada UX. Kita pergi kepada kehadiran. Saya kata saya nak view form. Mana form dia? Okay, ini right, left, form. Okay, so form, save. Okay, so ini view form. Bila kita buka app kita akan keluar macam ni lah view pertama kita. Okay, so kita pergi tingkatan 1, kita isi satu dinamik. Kita pelajar yang tak hadirnya ini dan ini tak hadir. Dan save. Okay, so dia save. Sekarang ni kita boleh ubah lagi lah sikit perkara lagi. Kita nak bila save dia keluar satu benda lah, nampak kat sini. Okay, sekejap. Kita tengok kita punya data, kehadiran. Kita punya satu rekod dah naik, dah masuk dah. Okay, satu dinamik, yang ni tak hadir. Nanti kita kena buat pecahan lah. Kita kena pecahkan nama ni lah. Tak apa, tu tak ada masalah. Itu dalam next class kita tunjuk macam mana kita nak pecahkan nama ni jadi satu list. Okay, so sekarang ni kita nak ubah UX ni sikit lagi. Kita nak bila kita simpan, dia ada keluar something lah. Okay, so kita pergi pada kita punya UX. Okay, UX kita primary ada satu je sekarang ni. So kita pergi primary ni, kita pergi bawah sekali, finish view ni, kita pergi kepada kehadiran detail. Kalau gini kita nampak lah kehadiran detail. Kita cuba isi satu data. Tingkatan 1, satu inovatif. Siapa yang tak hadir? Di 2 orang tak hadir. Dan okay, so bila kita save, nampak tak? Dia ada paparan ni.
Dan paparan ni menyebabkan kita boleh tengok lah, budak ni salah lah, budak ni salah lah, kita boleh edit balik. Okay, so kita boleh ni antik balik dan save. So kita punya kerja senang, kita boleh edit balik. Okay, so done lah. So kita pergi kepada kehadiran detail, dan kehadiran detail ni kita boleh adjust juga. Kehadiran detail ni bentuk dia, rupa dia macam mana. So kehadiran detail kita cari mana kehadiran detail. Kehadiran detail ni dia ada dalam reference view, kehadiran detail. So kita pergi kehadiran detail. Okay, so macam mana bentuk kehadiran detail ni kita nak. Okay, kita boleh nak guna cut layout ke. Okay, kita nak guna apa, kita nak letak contohnya kita nak letak, kita kata kolom header. Apa header yang akan keluar? Kita nak kata kita nak keluar nama ketingkatan dulu, tingkatan 1, lepas tu kelas 1 dinamik, ataupun kita nak kelas 1 dinamik. So apa lagi header yang nak keluar. Lepas tu yang kedua, yang bawah dia kita nak apa, kolom order kolom. Kita nak keluar nama pelajar dulu. Ini tak ada. Kita nak keluar pula susun lah, ikut cikgu lah nak susun macam mana. Okay, tingkatan 1. Jadi itu cara dia susun. Ini adalah column view. Okay, kalau kita nak use layout card, kita ambil lah layout card ni, tapi tak ada apa pun fungsi sebab kita tak ada gambar apa-apa pun. Okay, so basically itu saja untuk yang ini. Kita dah boleh masuk maklumat. Okay, kita dah boleh papar dalam bentuk lepas kita isi borang. Okay, so kalau katakanlah cikgu nak buat satu lagi view daripada data kehadiran ni, yang ni data kehadiran dalam bentuk form. Okay, save ya. So kita dah masukkan form. Kita nak satu lagi view dengan kehadiran ni. Kita nak kata kita boleh view analisis. Okay, so kita boleh copy primary view kita ni. Satu je kan primary view kita. Kita boleh copy primary view kita, dan kita buat sini laporan kehadiran. Okay, so dalam primary view kita boleh ubahlah bentuk macam mana pula. Kita tak nak lah bentuk form juga, sama lah kan. Tak nak, kita bentuk table. So ataupun kita buat dalam bentuk graph, contohnya chart. So nampak chart kosong Okay, so kita letak data. Kita nak, kita kata kolom chart ni adalah nama kelas. Okay, so dia ubah nama kelas. Okay, count, kita kata kita nak count apa, tapi kita tak buat kira-kira lagi. Nanti kita buat kira-kira. Yang ni dikira sekali je lah, satu-satu. Okay, ini kalau graph. Okay, kalau kita kata kita nak view dalam bentuk table, macam ni lah. Okay, so kita boleh groupkan dia, sort by ataupun group by. Kita groupkan by tingkatan. Okay, so dia akan bagi tingkatan 2, tingkatan 1 ada 2 kelas dah isi. Okay, tingkatan 2 ada 2 kelas dah isi. Jadi kita boleh sort. Okay, ini bentuk ni lah, bentuk jadual. So kalau kita bagi ni sama ramai satu sekolah guna, cikgu satu sekolah guna, so nanti pengetua tengok kat sini je. Okay, tingkatan 1 siapa lagi tak isi, siapa lagi dah isi, siapa tak hadir, siapa. Nanti kita boleh buat analisis daripada sini. Nanti kita boleh tengok satu dinamik dah isi, satu dinamik dah isi. Jadi benda ni lebih pantas lah. Okay, kita boleh tengok dalam klip pula siapa tak hadir. Kalau nanti kita belajar coding sikit, kita boleh tengok pula satu dinamik berapa orang tak hadir, buat dalam bentuk graf. Boleh, tak ada masalah. Okay, so ini paparan yang kedua kita, laporan kehadiran dan juga kehadiran. Okay, tutup sikit. Okay, nak primary view ada 2, laporan kehadiran dan juga kehadiran. Laporan kehadiran dan juga kehadiran. Okay, so sekarang nak comel sikit, kita tukarlah ikon dia tu, nampak macam sama kan. Kita pergi sini balik, kita pergi pada display. Okay, so ini kita kata ini adalah kehadiran. So kehadiran ni kita nak buat dalam bentuk, kita nak cari list lah. Boleh ada list ke ataupun form. So bentuk form ataupun list. Bentuk list macam ni pun boleh. Macam ni. Okay, so bila kita save, kita punya ikon bawah tu bertukar lah. Itu je. Tapi nampaklah cantik sikit kan. Okay, so cancel. Nampak kehadiran dah tukar. Okay, so ada lagi lah kalau nak tukar yang lain-lain color-color tu, kita tukar Okay, so kita pergi kehadiran. Okay, laporan kehadiran pun kita boleh tukar juga. Dia punya ikon dia, pergi pada display, laporan kehadiran. So report.
Report kita boleh bentuk report macam mana kita nak. Okey, contoh bentuk report, kita nak bentuk report macam ni. Okey, nampak dia tukar laporan kehadiran dan juga kehadiran. Okey, kita save dulu. So sekarang ni kita ada 2 view. Kalau kita nak ada 3 view pun tak ada masalah untuk laporan kehadiran ni. Contoh nanti kita dah belajar kira-kira semua, nanti kita buat channel tutorial buat kira. So kita boleh duplicate lagi ni, copy lagi ni, kita boleh bentuk graph. Jadi 3 primary view kita. Orang cikgu isi laporan kehadiran, nanti boleh tengok laporan sini dan boleh tengok bentuk graph. Jadi ada 3. Okey, so tu basic yang pertama yang kita kena belajar, yang kita perlu tahu dalam membina AppSheet. Okey, so jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Komen kat bawah cikgu nak tahu pasal apa, lagi senang saya tunjukkan terus. Dan juga apa-apa boleh mesej saya, Telegram pun boleh, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.